La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, suatu peringatan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam hari-hari yang makin berlalu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Fafirru ila Allah. Maka hendaklah kamu semua segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan suruh mati cepat tu. Ya, jangan bunuh diri pula. Fafirru ila Allah, maka kembalilah kepada Allah, bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam kita nak segera kembali kepada Allah inilah, maka di dalam Islam dia suruh supaya kita ini berlomba-lomba melakukan kebaikan, ya. Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Maknanya kalau kita tengok orang buat baik, kita pun berasam nak buat baik macam dia juga. Bahkan kita berusaha nak buat lebih baik daripada dia lagi. Ini yang kita katakan firman Allah di mana Allah Taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat, maka bersegera, berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. Jadi bila nampak kebaikan itu, kita kena usahakan untuk melakukan kebaikan. Satu masa tuan, bagaimana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini sangat berlomba-lomba melakukan kebaikan. Cuma ada sahabat yang kaya dan ada sahabat yang miskin. Ada sahabat yang kaya, misalnya Abu Bakar Siddiq, misalnya Umar Al-Khattab, misalnya Uthman bin Affan dan sebagainya lagi. Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf tu tengok dalam satu buku masa dia meninggal, duit dia ada 1 juta dirham. Kan? Duit dinar berapa ratus ribu dinar, wallahu a'lam. Budak ada 1000 ekor. Lebih kurang kan? Sayyidina Uthman pun macam tu juga. Kaya tak kaya, waktu nak itu, waktu meninggal dunia lah, harta yang ditinggalkan. Waktu hidup lagi banyak sebab dia belajar sedekah banyak, sedekah kan. Sayyidina Uthman sedekah 1/3, Sayyidina Umar sedekah 1/2. Jadi yang dia tinggal pun dah banyak dah. Yang dia tinggal waktu dia meninggal pun dah banyak. Apatah lagi sebelum dia meninggal, dia dah sedekah. Jadi ada sahabat yang kaya, tetapi banyak juga sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, mereka ni miskin, ya. Oleh kerana miskin, mereka tidak dapat melakukan amal ibadat yang dapat dilakukan oleh sahabat-sahabat yang kaya, yaitu ibadat dari sudut harta, ya. Ibadat yang tak harta semua boleh buat. Yang kaya boleh buat, insya-Allah. Yang miskin pun boleh buat. Misalnya sahabat yang miskin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan sahabat kaya solat. Lebih kurang sahabat yang kaya boleh solat sunat boleh buat, yang kami pun miskin pun boleh buat juga. Maknanya sahabat kaya sama dengan kami lah. Yang kaya solat, dia solat tahajud, kami pun solat tahajud. Kami solat sunat banyak mana, yang kaya pun boleh solat sunat banyak juga. Sahabat yang miskin beritahu tentang masalah puasa, kami puasa. Kami miskin puasa kan, yang kaya pun puasa juga. Jadi pahala tu sama. Dia tak kira miskin kaya, tapi pahala kira sama aja. Dia kira pahala sama kan. Puasa sekian, Ramadan pahalanya sekian, sembahyang sunat pahalanya sekian, kita puasa 6 hari bulan Syawal, puasa pahalanya sekian. Yang miskin puasa pun pahala tu juga, yang kaya puasa pun pahala tu juga. Dia tak ada double standard. Yang kaya buat pahala dia begini, yang miskin buat pahala dia tidak sama. Sebab apa? Sebab kira hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama yang kita puasa, kita masuk Zulqa'dah. Jadi kita nak masuk
masuk Zulhijjah ni, 9 Zulhijjah sebagai contoh kan, sunat kita puasa pada 9 Zulhijjah. Yang kaya puasa 9 Zulhijjah, kira-kira hari Sabtu lah. Nampak gaya tengok dalam kalender tu hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ni hari yang makruh kita puasa sebenarnya. Hari makruh kita puasa kan. Tapi kerana ada sebab yang lain tak apalah, makruh tu tak ini lah. Tak ini makruh. Mana boleh puasa? Sebab apa? Sebab kita puasa tu bukan kerana hari, tapi kita puasa tu kerana tarikh. Tapi kalau kita saja nak puasa hari Sabtu, mata-mata hari je, saja nak puasa hari Sabtu je, tu makruh lah. Tapi walaupun hari Sabtu, tapi dia ada tarikh lain pula. Ada tarikh lain pula. Jadi tarikh itulah menyebabkan tidak mengapa. Bahkan sunat digalakkan untuk kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Jadi kalau tengok kalender hari ini, nampak hari Sabtu lah, sebab kita raya pada hari Ahad kan, insyaAllah. Jadi sahabat yang miskin puasa, sahabat yang kaya pun puasa juga, pahala dia sama. Sahabat yang miskin boleh baca Quran, sahabat yang kaya pun boleh baca Quran juga, sama-sama boleh baca Quran. Jadi saya nak sebut tentang masalah bagaimana ibadat tu pahala dia sama, dan bagaimana sahabat-sahabat ni mereka cuba cari jalan nak menambahkan amal kebaikan mereka. Ya. Maka di sini tuan-tuan, satu pesanan, satu tips daripada Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat-sahabat yang miskin. Apa pesan Nabi? Nabi pesan pahala sama. Kamu puasa, yang kaya pun puasa. Nabi cakap dengan sahabat miskin, kamu puasa, mereka puasa. Nabi tak kata bila kita pun tolak tadi kan. Kamu puasa, sahabat kaya puasa. Kamu solat, sahabat yang kaya pun solat. Kamu baca Quran, sahabat yang kaya pun baca Quran. Kamu boleh tahajud, sahabat kaya pun boleh tahajud. Sama. So macam mana? Tapi sahabat miskin kata apa? Sahabat miskin kata, sebelum Nabi beritahu, sahabat miskin beritahu, mereka sedekah. Sahabat yang kaya boleh sedekah. Kalau ada orang nak pergi perang lah, sebagai contoh, mereka boleh bagi duit dalam kapal perang, boleh bagi budak, kan? Boleh bagi duit untuk beli baju besi, tempah baju besi dan sebagainya. Mereka boleh bayar zakat, kan? Tapi yang miskin duit tak ada, kan? Nak pergi bagi kelengkapan perang tak ada, dia pun tak ada, baju besi tak ada, kuda tak ada, kan? Macam mana dia nak bagi kepada orang? Bila nak bayar zakat, dia miskin, tak cukup. Dia pun nak makan tak cukup kan? Makan kek bagi, makan bagi kek, tak makan tanya. Sahabat-sahabat kebanyakan macam tu yang miskin. Jadi sahabat yang miskin ngadu, kami tak boleh bagi sedekah, kami tak bayar zakat, kami tak bagi sedekah. Sedangkan sahabat yang kaya bayar zakat, sahabat yang kaya boleh bagi sedekah. Situ sahabat yang miskin kalah. Sahabat yang miskin kalah sebab apa? Kalah dari sudut ibadat harta. Ya. Jadi orang kaya ibadat yang besar adalah ibadat harta. Ya. Ibadat besarnya ialah ibadat harta, iaitu yang pertama bayar zakat, yang kedua kita sedekah, kita derma. Jadi kadang-kadang orang duit kaya dia tak membuat ibadat harta, dia nak puasa macam orang miskin kan, banyak puasa, banyak solat. Bukan tak boleh tu. Kan sama dengan sahabat miskin, sama. Tapi bila buat ibadat harta dia kurang sikit, kurang. Dia nak buat ibadat harta sebagaimana orang miskin. Orang miskin sedekah RM1, dia pun nak sedekah RM1 juga. Tak adillah, kan? Sebab apa? Sebab bila kita kaya, katakanlah kita kaya, kita ada lebihan duit yang banyak, dia sedekah kita tak samalah dengan sedekah orang miskin, kan? Pahala tu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Sebab itu dalam hadis Allah Ta'ala bagi pahala ni, dia bukan tengok banyak mana kita bagi, tapi dia tengok satu nilai ikhlas, tapi dia kedua dia tengok bagaimana kita bagi ni. Ya? Contoh dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis 10 dirham, ya, 10 dirham boleh mengalahkan 100 dirham. 10 dirham, kita terjemah bahasa kita, sedekah 10 ringgit boleh mengalahkan sedekah 100 ringgit. Sedekah 10 ringgit boleh mengalahkan sedekah 100 ringgit. Mana lebih banyak, 10 ringgit dengan 100 ringgit? 100
100 banyak. Mudah sih itu. 100 ringgit lebih banyak daripada 10 ringgit. Tapi Nabi bagi tahu, kita faham daripada hadis ni, 10 ringgit sedekah boleh mengalahkan 100 ringgit. Pasal apa? Pasal yang sedekah 10 ringgit ni, duit dia tak banyak. Duit dia tak banyak. Katalah dia ada 20 ringgit je dalam poket. Duit tak banyak, ada 20 ringgit je. Tapi bila dia sedekah 10 ringgit. 10 ringgit daripada 20 ringgit. Berapa persen? 50%. Dia sedekah 50%. Orang kaya dalam poket dia ada 500 ringgit, ada 1000 ringgit. No, 100 bukan sama kan? 100 buat dalam poket dia. Bila dia sedekah 100 ringgit daripada 1000 ringgit. Katakanlah 1000 ringgit. Dia sedekah 100. Berapa persen? Baru 10%. Kita tengok 10 ringgit sikit. Ni 100 ringgit banyak. Tapi 10 ringgit ni dia sedekah daripada 20 ringgit, 50%. Yang 100 ringgit ni dia sedekah daripada 1000 ringgit, baru 10%. Jadi itu antara maksud 10 ringgit sedekah boleh mengalahkan 100 ringgit. Jadi tuan-tuan ada datang masjid, jangan bawa duit banyak, bawa sikit-sikit. Nak bagi dapat persen banyak situ. Sedekah 80% hari Jumaat datang. Ada orang buat ceramah dan buat majlis kutip tu, bawa duit cukup-cukup je, kan? Nak belajar je, aku nak sedekah banyak ni. Lepas tu lebih sikit tu aku nak simpan ni, balik beli coklat ke, beli roti ke. Jadi bila kita punya tips tu, kan? Balik tu, bila sedekah tu, malaikat aku sedekah 80%, kan? Aku ada 100, sedekah 80% sedekah ni, bagi tu malaikat sikit. Kan? Malaikat ada kiri kanan ni, kan? Ma yanbizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak berlafaz. Melafaz boleh lepas, boleh beritahu malaikat. Tak beritahu malaikat tak lah. Dia tulis ya. Dia tulis apa kita buat baik semua dia tulis. Kita buat jahat dia tak tulis. Kita buat jahat dia tak tulis, dia bincang dulu. Malaikat kanan dengan kiri dia bincang. Dalam satu riwayat dia bincang. Bila buat baik dia, malaikat akan tulis. Qa'id tu malaikat yang duduk tu akan tulis ya, tulislah. Tapi bila kita buat jahat, malaikat belah kiri tanya dulu, macam mana? Dia tanya kawan sebelah kanan, malaikat belah kanan, macam mana tulis tak? Malaikat belah kanan beritahu, dalam riwayat dia kata, jangan tulis lagi. Pokok dia taubat ni, tunggu sah. Dia tak tulis lagi. Dia tak tulis lagi. Kan? Jadi kalau kita tahu cepat taubat maka tak nak tulis apa. Tapi kalau kita lambat, dia tulis lah. Dia tulis. Dia tak nak kata kalau dia tertobat. Kalau dia tertobat baru tulis uktub. Fa idza lam yatub uktub. Bila dia tak tobat tulis. Tapi kalau dia tertobat tak usah tulis lah. Jadi bila kita buat jahat dia tak tulis lagi. Dia tengok bagi masa wallahu a'lam berapa lama tu tak tahu lah, bagi masa sikit tengok Pak Gaya tak taubat tadi. Katalah sehari, kali kata dalam hadis tu dia tak beritahu tempoh masa. Cuma kata sehari. Nampak Gaya sehari ni tak taubat kan dia. Tulislah. Kali ya kita andai macam tu. Baik, jadi itu kata sedekah 10 ringgit boleh mengalahkan sedekah 100 ringgit. Sebab yang sedekah 10 ringgit dia bagi daripada kadar yang dia ada sikit sangat. Yang sedekah 100 ringgit dia bagi daripada kadar yang banyak. Kan jumlah dia banyak lagi dalam poket kan. Dia bagi 100 ringgit. Itu maksudlah antara kita faham 10 ringgit boleh mengalahkan 100 ringgit. Jadi sinilah sahabat Nabi balik kepada hadis bagaimana sahabat-sahabat yang miskin nak berlomba melakukan kebaikan. Mereka bagi tahu kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ibadat yang mereka tidak boleh lakukan, iaitulah ibadat dengan harta, bersedekah dan membayar zakat. Maka apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pesan Nabi kepada para sahabat yang miskin iaitulah kamu berzikir kepada Allah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tiap-tiap kali lepas solat. Lepas solat. Itu imam kita tak buat tadi. Pasal
orang kaya lah. Ini besar sahabat Nabi untuk orang miskin. Kan? Lepas tu satu imam kita tak buat pun. Kan? Kita tak buat kan? Sebab kita orang kaya. Kita orang kaya kita tak buat kan? Ini besar Nabi untuk orang miskin. Betul lah tu imam buat tu betul lah. Betul satu rumah kata imam buat betul lah. Kan? Tusabbihuna, kamu bertasbih. Pesan Nabi kepada sahabat miskin, kamu tasbih subhanallah 33 kali. Wa tuhammiduna, kamu tahmid alhamdulillah 33 kali. Wa tukabbiruna, kamu takbir Allahu akbar 33 kali lepas solat. Tiap-tiap kali lepas solat. Nak bagi sama balik apa yang kamu tak boleh sedekah. Orang kaya ada sedekah. Maknanya seolah-olah Nabi tak buatlah cara kita buat tu, cara berjemaah yang kita buat tu Nabi tak buat dah. Kan? Jadi Nabi bagi sikit-sikit. Nabi bagi sikit. Lepas ni baca apa? Nabi istighfar. Nabi baca Allahumma anta salam. Lepas tu untuk sahabat Nabi pesan pula baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Jadi yang kita buat ni, yang kita buat nak melaksanakan hadis Nabi lah. Sebab kalau tak buat macam kita buat sekarang ni, tak buat lah, maka tak buat. Kan? Bagi salam, assalamualaikum. Dia pakai muka handphone dia. Bukan dia baca, bukan dia tengok apa yang ada. Kan? Ini kan, tengok Twitter masing-masing, tengok Facebook masing-masing kan. Amal tu. Lepas sembahyang nampak muka tu. Apa ada berita apa dah. Waktu kita berhenti kat lampu isyarat pun berhenti lampu isyarat. Pakat tengok, cuba tengok orang sekeliling kita berhenti lampu isyarat tengok. Bukan dia tengok lampu isyarat, tengok benda dia. Rajin baca. Kan? Rajin baca. Tapi baca ni bukan nak tambah ilmu sangat. Sebab dia tak baca buku, dia baca buku lah. Dia dapat ilmu ni biasa baca buku. Kalau baca buku ni Facebook ni, dia tak dapat ilmu sangat. Biasa dapat maklumat biasa, habis begitu kan. Baik. Ini amalan sahabat yang miskin. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tiap-tiap kali lepas sembahyang. Jadi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan kaya, jangan buatlah. Jangan buat. Ini pesan Nabi untuk sahabat miskin. Baik. Jadi sini kita nampak bagaimana kesungguhan sahabat Nabi untuk berusaha mendapatkan kebaikan. Itu yang kita nak belajar. Berusaha, bersungguh-sungguh nak dapatkan kebaikan, nak dapatkan pahala yang banyak. Mereka tak boleh buat, tak boleh nak sedekah. Nak cari harta pun bukan senang kan. Nak sedekah tak boleh lah. Jadi mereka cari amalan yang lain yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dan puan, lepas daripada itu sahabat-sahabat yang miskin ni pun habis daripada sembahyang, maka mereka duduk lebih lama lagi. Nak habiskan zikir tu kan? Nak habiskan zikir tu. Berarti sahabat kaya habis sembahyang balik lah. Baca istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, tu balik lah kan? Keluar dalam masjid. Sahabat miskin subhanallah, 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 subhanallah. Duk habis, nak habis 33 tu. Berlalu beberapa lama, sahabat-sahabat yang kaya ni mula nampak pasal apa yang miskin tak keluar daripada masjid, lambat sangat keluar ni. Patut yang cepat keluar dari kerja ni yang miskin lah yang kaya. Yang miskin lah kan, dia nak pergi nak jaga kedai. Yang kaya dia tokek kedai tu jaga apa, dia duduk relax, pergi ziarah sekali-sekala tengok macam mana kedai kan, duit dah banyak lah kan. Yang miskin nak kena rumah je. Tapi sini terbalik, kita nampak sini seolah-olah yang miskin habis sembahyang je, berzikir sikit balik keluar. Yang miskin duduk lama miskin. Maka sahabat yang besar kaya ni pula tengok perhati, tengok pasal bawa ni duduk lama miskin. Dah lah miskin kan. Mereka mula cari, sembang, tanya. Dapatlah tips rahsia daripada Nabi kepada sahabat yang miskin. Lepas sembahyang, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Maka sahabat yang kaya bila dapat tips tersebut, mereka juga lepas daripada sembahyang buat benda yang sama. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Sahabat yang kaya buat. Jadi dia juga jadi amalan orang kaya.
Dia tak jadi amalan orang miskin lah. Asalnya amalan orang miskin lah. Nampak kaya dalam satu hadis ni. Dalam satu hadis, kita tak tengok semua hadis lah. Tengok dalam hadis ni, amalan orang miskin asalnya. Tapi kemudian sahabat yang kaya membuat juga, maka dia juga menjadi amalan orang kaya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Bila sahabat yang kaya mula buat zikir yang sama, sahabat yang miskin tak puas hati dia. Tak puas hati lah. Tadi dah puas hati lah sebab dah dapat amalan yang menyamai sedekah tu kan. Jadi dah tak puas hati. Jumpa balik Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Cerita baliklah kepada Rasulullah, kami duduk zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Elok dah. Tiba-tiba sahabat yang kaya dapat rahsia ni, mereka pun buat perkara yang sama juga. Macam mana ya Rasulullah? Minta lagi dah siapa lagi amalan yang boleh menyamai sedekah. Sebab zikir dah boleh buat sama-sama, tapi sedekah tak boleh buat. Maka sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah kelebihan kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Maknanya tak ada apa, tak ada apa. Fadlu. Kita duduk di dunia ini, kita mengharapkan fadlu. Sampai di akhirat pun kita mengharapkan fadlu, kurniaan. Maka apa dalam Quran, innallaha dzu fadlin azim. Innallaha, sesungguhnya Allah, zu mempunyai fadlin, kurnia azim, yang agung, yang besar. Ya. Kita buat amalan ini bukan kita nak harap adilnya Tuhan sangat. Memang Tuhan itu adil, Tuhan itu tak zalim. Tapi lagi besar lagi kita mengharapkan kurnia yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu pahala kita buat tu nak sikit. Kita buat benda sikit tapi pahala dia banyak. Lepas tu kita sedekah sikit, pahalanya berapa? Kalau nak kira di akhirat nanti. Tak, kalau kira itu dengan duit juga lah. Kita sedekah RM1, patutnya dapat RM1 juga. Kalau kita sedekah RM10, patutnya kita dapat RM10 juga di akhirat nanti. Tabungan kita tu, saham akhirat kita. Itu adil tu. Itu adil. Kan? Kalau nak bagi pun bagi lebih sikit lah. Sedekah RM10, bayar balik 9 hari ke 12 hari ke, boleh lah tu. Tapi kurniaan daripada Allah ni sangat banyak. Kita sedekah RM1, dia ganda sampai jadi RM700. 700 kali ganda. Jadi kalau RM1 itu seolah-olah kita dapat di akhirat nanti RM700 seolah-olah. Kalau kita sedekah RM10, seolah-olah kita akan dapat RM7,000 di akhirat nanti. Ini bukan adil. Ini bukan adil, tapi ini fadlin, kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam Quran dia kata, innallaha zu fadlin, sesungguhnya Allah mempunyai kurnia yang sangat besar. Sebab itu dalam matan Jawharah, bagi Syekh Al-Laqani, Ibrahim Al-Laqani, matan tauhid, dia kata, wa in yuthibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdil 'adli. Ini menyatakan tentang pahala, dosa pahala, nikmat syurga, nikmat neraka. Bagaimana Allah Ta'ala bagi balasan baik, bagaimana Allah Ta'ala bagi balasan jahat. Wa in yuthibna, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa in yuthibna, jika Allah memberi pahala kepada kita, memberi balasan baik kepada kita, fa bi mahdil fadli, maka semata-mata kurnia daripada Allah, bukan berdasarkan amalan kita sangat. Kalau nak kira amalan kita tak banyak mana pun, kita boleh hujah di akhirat nanti. Ya Allah, aku datang sembahyang subuh, ya Allah. Allah, aku boleh datang sembahyang subuh, jalan kaki daripada rumah, kan? Jalan kaki. Aku boleh datang sembahyang subuh, sembahyang zuhur dan sebagainya.
tiap-tiap waktu kat masjid. Kita cakap tu seolah cakap ini seolah kita nak minta pahala yang besar, ganjaran yang besar. Aku datang masjid tiap-tiap waktu, ya Allah. Agak-agak Allah nak jawab. Kalau kita minta keras dia tu, agak-agak Allah nak jawab. Kita kata kita boleh datang masjid tiap-tiap waktu, minta bagi pahala yang besar. Mungkin Allah boleh jawab, mungkin Allah boleh jawab, aku bagi kaki. Berapa lama hang hidup, berapa lama aku bagi kaki, aku tak tarik pun nikmat kaki tu. Patutlah boleh berjalan sikit. Jadi Allah Ta'ala dah bagi dah. Dah bagi kaki, dah boleh dalam kaki. Sama kan? Cukup lah, tak payah pahala dia akhirat. Ini kalau nak kira adilnya. Bahkan Allah Ta'ala bagi kaki, nikmat kaki tu lebih banyak daripada nikmat apa ni, amalan kita datang masjid. Kita datang masjid jalan kaki 5 minit kan. Allah Ta'ala bagi kaki sehari 24 jam. Kita berjalan kaki sehari 5 minit je. Batang 5 minit, balik 5 minit. 5 waktu baru 50 minit. 23 jam ni Allah Ta'ala bagi percuma. Adik Allah Ta'ala boleh jawab. Ya Allah, aku baca Quran ya Allah. Aku baca Quran ya Allah. Aku baca Quran ya Allah. Minta pahala banyak sikit. Minta kepada Allah, aku rajin baca Quran ya Allah. Apa Allah nak jawab? Agak-agak. Mungkin Allah Ta'ala kata, hang boleh baca Quran pasal aku bagi nikmat mata. Aku bagi nikmat mata. Aku tarik sikit-sikit, bagi rambut sikit-sikit. Tapi boleh baca Quran ni. Boleh baca Quran. Berapa lama baca Quran sehari? Adalah 2-3 lai. 2-3 lai berapa minit? Adalah 10 minit. 10 minit je. Lagi 23 jam berapa? Mata. Tengok macam-macam. Tengok benda baik, tengok benda tak elok dan sebagainya. Allah tak ambil kira benda tu kan? Allah Ta'ala bagi kan? Jadi nak kira amalan kita, nak kira amalan kita, kalau kita nak tuntut banyak di hadapan Allah nanti tak kira Allah Ta'ala bayar siap ni, tak ada pahala lah. Allah Ta'ala bagi siap dah. Bagi nikmat kaki, bagi nikmat mata, bagi nikmat telinga, bagi nikmat boleh makan dan sebagainya. Jadi kita nak bayar buat dengan amal ibadat tu tak banyak. Jadi sebab itu dalam mantan Syekh menyatakan berdasarkan nas Quran, wa yuthibna bi mahdil fadli. Jika Allah bagi balasan baik, bagi pahala yang banyak kepada kita bi mahdil fadli, maka semata-mata kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi kita baca Quran satu huruf 10 pahala. Kita sedekah satu kebaikan digandakan 10 sampai 700 kebaikan. Semua ganda. Kemudian kalau kita buat jahat pula, Allah Ta'ala nak balas. Syekh menyatakan wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Jika Allah mengazab kita, Allah hukum kita masuk dalam neraka, fa bi mahdil adli, maka semata-mata adilnya Allah. Adilnya Allah. Setakat mana kita buat dosa, tak taubat, dosa itu ada, tidak mendapat ampun daripada Allah, setakat itu je Allah Ta'ala. Berapa lama kenapa? Berapa lama kita berdosa, setakat itu je Allah Ta'ala azab. Dia tak lebih. Dia tak lebih. Ada tiada. Kalau buat ini, dosa dia akan dimasukkan neraka bawah. Siap. Dia tak akan dilebihkan. Sebab apa? Sebab adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak melihat sini ialah bagaimana para sahabat Nabi berlomba-lomba melakukan kebaikan. Maka kita juga kena berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya, kita nak baca Quran, ya, kita nak berzikir kepada Allah. Zikirlah, paling senang zikirlah. Nak baca Quran kita nak pegang, susah juga kan. Kalau baca Quran kita apa? Kita rasa tak baca Quran kan? Dia baca Allah saja, Fatihah saja, kita rasa tak baca Quran. Biasa kita nak baca Quran ni nak tengok mushaf tu, tengok kita rasa itu baru kita rasa baca Quran kan. Kita akan
kepada Allah. Zikir pun baca Quran juga. Zikir pun baca Quran, sembahyang pun zikir juga kan. Zikir juga, semua tu zikir lah. Kembali kepada zikir kepada Allah ya. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat kepada Allah. Dirikanlah salat untuk ingat kepada Allah. Wala dzikrullah, dalam ayat wala dzikrullahi akbar, dan ingat kepada Allah itu lebih besar, lebih utama. Ayat ini ada orang salah faham tuan. Ada orang salah faham. Dia kata sembahyang untuk ingat kepada Allah. Sembahyang untuk ingat kepada Allah. Kalau kita boleh ingat kepada Allah, kena sembahyang. Dia kata tak kena sembahyang. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat kepada Allah. Tujuan salat dia kata untuk ingat kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar, dalam ayat yang lain wala ingat kepada Allah tu lebih besar. Lebih besar daripada salat. Lebih besar daripada salat. Salat tu wasilah dia, medium dia untuk ingat kepada Allah. Jadi kalau tak ingat kepada Allah, salat. Bila salat ingat kepada Allah. Tapi kita ni maqam dah tinggi dah, sentiasa ingat kepada Allah. Sentiasa ingat kepada Allah. Kena solat tak? Dia kata tak kena solat. Yang solat tu pasal tak ingat kepada Allah tu yang kena solat. Yang dah ingat tak perlu solat lagi dah. Dia dah faham. Dia faham bukan dia main ayat Quran juga. Dia pusing ayat Quran sana, pusing. Jadi dia kata tak perlu solat. Sebab tujuan solat adalah ingat kepada Allah. Kita dah ingat kepada Allah, sentiasa ingat kepada Allah. Ya, ataupun bahaya kena hati-hati. Ya. Ada ayat juga dia pusing. Dia kata Allah Ta'ala kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, buatlah ibadat kepada Allah. Buat ibadat kepada Allah sampai bila? Hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang kepada kamu oleh yakin. Sampai yakin. Buat ibadat sampai yakin. Kalau dah yakin, kena buat lagi tak? Kita lapar makan. Sekali kita pergi kena janai 3 keping, 4 keping kena. Kan? Di janai lah, teta lagi lah kena. Pasal lapar kan? Kita kelaparan, lapar. Dari malam tadi kita tak makan, pagi ni lagi kita pergi makan. Makan 3 roti, 4 keping roti janai, makan. Makan sampai kenyang. Kalau dah kenyang, nak makan lagi? Tak lah kan? Kalau dah kenyang, berhenti makan. Makan sampai kenyang. Kalau dah kenyang, berhenti makan. Betul kan? Buat ibadat sampai yakin. Allah Ta'ala suruh ni, buat ibadat sampai yakin. Kalau dah yakin, nak buat ibadat lagi kan? Makan sampai kenyang. Kalau dah kenyang, berhenti. Buat ibadat sampai yakin. Kalau dah yakin, berhenti buat ibadat. Tak payah buat ibadat, kita dah yakin dah. Ada faham itu ada. Jadi ada yang tak sembahyang, dia tak mau sembahyang, dia tak mau apa. Pasal Tok Syekh kami, Tok Guru kami kata kami dah maqam yakin, ada tinggi dah. Ni harus sembahyang di masjid surau tu tak yakin lagi tu. Kita tak yakin lagi tu ya. Kita dah yakin lah. Bila dah yakin tak perlu sembahyang. Tuhan yang suruh dia tu. Dia mula faham. Jadi dia tak solat, dia tak puasa, dia tak bayar zakat, dia tak sedekah dan sebagainya, sebab dia sudah sampai ke maqam yang dia kata yakin. Sedangkan yakin dalam ayat tu bukan makna yakin dalam hati, tapi yakin dalam ayat tu maksudnya apa? Maksudnya ialah hati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Buatlah ibadat kepada Allah hingga datang kepada kamu oleh hati. Buat ibadat sampai
sampai mati. Yakin tu mana mati. Tak ada ulama kata yakin tu rasa yakin dan tak ada. Semua ulama tafsir yang itu kita rujuklah beberapa kita tafsir, semua sebut yakin dengan makna mati. Sampai matilah kita buat ibadat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ringkas begini, moga-moga Allah memberi hidayah bagi usaha, ya. Kita nak usaha untuk mencari pahala sebanyak mungkin semasa kita masih hidup di atas muka dunia ini. Kita ambil semangat daripada para sahabat Nabi, bagaimana mereka berlomba-lomba melaksanakan perintah Allah, fastabiqul khairat, maka berlombalah kepada kebaikan, ya, berlomba kepada kebaikan. Jadi carilah apa saja jalan untuk kita mendapat kebaikan, pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang keduanya ialah bagaimana kita perlu jaga daripada paham-paham yang menyeleweng, paham-paham yang salah. Sebagai contoh tadi ni, paham yang menyatakan kita buat ibadat sampai yakin, kalau sudah yakin tidak perlu lagi melakukan ibadat. Itu satu paham yang menyeleweng, sangat-sangat rugi. Bila kita terjebak dengan paham, kita sangat-sangat rugi. Kita payahlah nak patah balik, sebab kita dah rasa pemahaman kita betul, ya. Pemahaman kita betul. Jadi kita akan payah, akan hanyut Quran kita tak baca, apa pun kita tak gambar, sebab kita sudah pegang bahawa kita ini sudah yakin. Sebab itulah kita mohon supaya Allah sentiasa memberi hidayah kepada kita. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Minta hidayah. Kalau belum dapat hidayah, kita minta Allah beri hidayah. Yang belum dapat hidayah, rakan-rakan kita yang bukan Islam, kita minta Allah bagi hidayah kepada dia. Yang dah Islam tapi tak semayang, kita minta Allah bagi hidayah supaya dia semayang dan sebagainya. Yang dah semayang dah, yang dah semayang elok, dan yang dah puasa elok, baca Quran elok, kita minta hidayah, hidayah istiqamah. Hidayah istiqamah, kekal dalam iman, kekal dalam amal soleh, sampailah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi dua bentuk hidayah. Yang belum dapat hidayah, minta hidayah. Yang dah dapat hidayah, minta Allah kekalkan hidayah istiqamah di dalam diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah. Cukup sekadar itu, kita sama-sama ingat kepada Allah, banyakkan zikir kepada Allah. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.